Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Hari ini saya nak buat sedikit pengenalan tentang diri saya. Ramai orang bertanya siapakah Syihabuddin ini dan apa yang beliau lakukan. Background pendidikan dia ni mengaji kat mana? Tapi sebelum tu sahabat-sahabat tunggu sekejap. Ramai orang bertanya tentang background pengajian saya, background pendidikan saya. Saya belajar di Universiti Al-Azhar pada tahun 2009 hingga tahun 2013. 4 tahun berturut-turut. 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013. So 4 tahun berturut-turut belajar di Universiti Al-Azhar. Dan Alhamdulillah saya telah menamatkan Kuliah Dirasat Islamiyah wal Arabiyah, Syu'bah Syariah Islamiyah. Ini adalah sijil pengajian saya, sijil tamat pengajian saya, graduan di Universiti Al-Azhar. Dan sijil mungkin orang tanya, "Oi, pasal apa sijil besar ni?" Biar betul sijil besar. Ini adalah sijil ketika kami belajar di sana. Mungkin sijil Universiti Al-Azhar sekarang sudah semakin kecil, tetapi sijil-sijil kami sebelum ni memang besar-besar macam ni. Dan Alhamdulillah pada tahun 2013, lepas pulang saja ke Malaysia, saya terus memohon tauliah untuk mengajar di negeri Selangor kerana saya mendapat tawaran bekerja di negeri Selangor. Oleh itu, saya juga mahu aktif untuk mengajar di masjid-masjid negeri Selangor. Dan ini adalah tauliah saya, tauliah mengajar saya yang saya dapat yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam negeri Selangor. Dan tauliah ini adalah untuk kategori D2 dan D3 dengan maksud saya diberi kebenaran untuk mengajar di masjid-masjid dan surau-surau untuk pengajian berkitab dan juga pengajian Al-Quran. Ini adalah tauliah saya negeri Selangor dan saya juga mendapat tauliah daripada wilayah persekutuan. Ini adalah tauliah mengajar saya di wilayah persekutuan. Cuma tauliah persekutuan telah tamat tempoh, manakala tauliah daripada Majlis Agama Islam negeri Selangor masih lagi valid sehingga ke hari ini. Anda boleh rujuk di website tauliah untuk membuat confirmation tentang tauliah yang telah saya terima. Saya juga dapat tauliah daripada negeri Perlis dan itu melayakkan saya untuk mengajar di sana. Dan agak kerap juga pada peringkat daripada tahun 2013 sampailah kepada tahun berikut-berikutnya saya mengajar di negeri Perlis setiap hujung bulan, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad kita tour beberapa tempat negeri Perlis berdasarkan kepada jadual yang telah ditetapkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dan Alhamdulillah juga saya juga mencuburi bidang penulisan yang agak aktif sejak tahun 2010. Banyak buku-buku saya yang telah diterbitkan, lebih daripada 30 judul buah buku dalam bidang pengajian Islam, dalam bidang hukum hakam dan juga pengajian Islam. Ada di situ buku sirah pun ada, buku fiqah pun ada. Demikian juga buku-buku berkaitan tentang tadabbur. Pada tahun 2021 berlakunya PKP dan menyebabkan channel YouTube saya yang telah saya asaskan pada tahun 2009 telah mendapat sambutan ramai. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas sokongan daripada anda. Pihak YouTube juga telah menghargai saya dengan menghantar plat silver button yang menandakan bahawa saya telah mendapat subscriber lebih daripada 100,000 orang. Dan Alhamdulillah pada waktu video ini dibuat, subscribers kita lebih daripada 180,000 orang. Terima kasih banyak. Moga-moga dapat memberikan manfaat. Di dalam channel YouTube saya, majoriti ataupun hampir keseluruhan video-video yang saya terbitkan adalah berkaitan tentang video reaction. Dengan maksud saya memberi reaksi, jawapan, tindak balas terhadap video-video yang telah viral. Sama ada video-video itu berkaitan tentang ustaz-ustaz ataupun selebriti-selebriti, tetapi genrenya adalah genre keagamaan. Oleh sebab itu, dalam video dan video saya anda akan dapati kita berikan dalil-dalil, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Demikian juga qaul para ulama berkaitan tentang sesuatu isu yang kita react. Dan Alhamdulillah ia dapat sambutan yang begitu menggalakkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana anda telah memberikan sokongan kepada saya dan juga channel YouTube saya. Dan insya-Allah di masa-masa akan datang kita mahu untuk mengembangkan lagi channel ini untuk menjadikan ia lebih mesra kepada penonton dan dapat lebih memberikan manfaat kepada orang yang menonton. Sebahagian orang selalu bertanya, pasal apa hang ni ada kelayakan ijazah Al-Azhar, dapat tauliah mengajar, tetapi kenapa kebiasaan saya adalah memakai baju t-shirt, baju gambar-gambar kartun, Marvel, DC dan seumpama dengannya. Saya sebutkan bahawa tahun 2021 video-video saya viral disebabkan PKP dan waktu ketika itu saya buat video di dalam rumah dengan maksud ia cukup santai dan genre itu berterusan sehingga saya sendiri pun merasa begitu selesa dengan pakaian seperti
itu. Ia adalah pakaian biasa yang saya pakai setiap hari. Saya tidak pakai baju seperti ini setiap hari. Hanya sekali-sekala saja saya memakai jubah dan serban seperti ini. Saya juga mahu memahamkan kepada masyarakat bahawa pakaian yang kita pakai mestilah menutup aurat. Tetapi apa jenis pakaian yang kita pakai selagi mana tidak bercanggah dengan agama, maka ia dibenarkan. Tak wajib kita memakai jubah, tak wajib kita memakai serban, kerana itu bukanlah tuntutan utama di dalam agama. Para ulama juga menyatakan bahawa jubah dan juga serban termasuk di dalam perkara yang disebut sebagai sunnah jibiliyah, bukan sunnah tasyri'iyah. Maksudnya Nabi SAW memakainya disebabkan Nabi seorang Arab. Manakala kita tiada kewajipan untuk pakai pakaian berkenaan. Kalau kita nak pakai, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak pakai pun tidak mengurangkan iman kita. Ramai daripada kalangan penonton-penonton saya juga bukanlah orang yang sentiasa memakai jubah dan juga memakai serban. Apatah lagi, jubah dan serban yang anda nampak hari ini bukanlah jubah dan serban yang Nabi SAW pakai. Jubah yang saya pakai adalah jubah yang dipakai oleh majoriti ulama-ulama Al-Azhar yang disebut sebagai kakula. Ia adalah jubah yang menarik dengan tangan yang agak besar di bahagian hadapan, yang berbeza daripada jubah-jubah yang dipakai oleh tok imam kita di Masjid Ansura. Manakala serban saya pula adalah serban yang disebut sebagai imamah azhariyah yang tidak ada ekor, demikian juga lilitan hanyalah satu hala sahaja, dan kopiah yang kita pakai di atas adalah kopiah tarbus. Ini adalah imamah ataupun serban tradisi di Al-Azhar. Ia bukanlah serban yang dipakai oleh Nabi SAW. Boleh atau tidak kita pakai begini, tidak menjadi masalah untuk kita memakai seperti ini. Sahabat-sahabat, saya mengharapkan perkongsian kita di dalam video-video kita akan datang dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada kita semua. Sekiranya anda tak puas hati dengan video-video saya, anda boleh memberikan kritikan. Saya sangat lapang untuk menerima dan juga menjawab kritikan. Sekiranya ia boleh didebatkan ataupun dibahaskan di dalam satu dialog yang harmoni, maka anda boleh menjemput saya untuk buat dialog seperti itu. Saya sentiasa bersedia untuk menerima tawaran-tawaran dialog di dalam isu-isu akademik yang kita bahaskan secara bersama. Moga-moga ia dapat memberikan manfaat kepada semua. Saya sentiasa berpegang apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat semua kita ni, darjat semua kita ni dengan iman dan Islam. Tetapi untuk orang-orang yang diberikan ilmu kepadanya, Allah Ta'ala angkat lebih daripada orang lain. Video-video kita tidak langsung sedikit pun bertujuan untuk menghina mana-mana pihak, organisasi ataupun jabatan. Kita tidak memaki seseorang, kita tidak menjatuhkan maruah seseorang, tetapi yang kita lakukan adalah reaction terhadap kenyataan-kenyataan itu sahaja. Demikian juga perbahasan yang kita terbitkan adalah perbahasan akademik. Kerana anda tak puas hati, anda boleh jawab kenyataan-kenyataan berkenaan. Cuma jangan seuzon bahawa kita mahu untuk menjatuhkan mereka, menjatuhkan maruah, menyebarkan fitnah dan seumpama dengannya. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Berterima kasih banyak kepada anda yang menonton video-video saya, dan kita jumpa lagi dalam video-video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah sebut berkaitan tentang bagaimana hubungan Nabi SAW dan juga Ali radhiyallahu anhu, bagaimana kehebatan dia di dalam peperangan-peperangan dia bersama dengan Rasul SAW. Bahkan saya telah sebutkan selingan sedikit berkaitan tentang bahawa Rasul SAW diuruskan jenazahnya oleh Ali radhiyallahu anhu. Minggu ini, pada hari esok insya-Allah, kita akan ceritakan berkaitan bagaimana pula Ali radhiyallahu anhu memegang tampuk pemerintahan yang diambil daripada khalifah yang dibunuh sebelum itu, iaitu Uthman radhiyallahu anhu. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang menarik yang berlaku sehingga berlakunya kewafatan Ali radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang Islam sendiri. Jika tuan-tuan perempuan nak dapatkan, nak tahu tentang cerita ni, jangan lupa untuk bersama saya pada hari esok rancangan Assalamualaikum di TV Al-Hijrah.